peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ini adalah rusuhan kaum yang berlaku sebagai kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ini merupakan tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan dari segi politik, sosial dan ekonomi dalam masyarakat Malaysia. Tragedi ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa, harta benda, dan perkara ini mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum pada tahun 1999 dan itu merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Peristiwa 13 Mei ini adalah disebabkan oleh perarakan kemenangan pihak pembuka. Itu penyokong parti Gerakan yang telah membentuk dan menghina orang-orang Melayu semasa mereka berarakan di jalan raya di sekitar Kuala Lumpur pada tahun 2000. Seterusnya kita beralih kepada punca berlakunya peristiwa ini yang berkesan terhadap masyarakat Malaysia. Antara punca berlakunya peristiwa 13 Mei adalah disebabkan dasar pecah dan perintah British. Pada zaman pemerintahan British telah mewujudkan kelompok-kelompok etnik berdasarkan kegiatan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan mereka agar tidak terjejas dengan kewujudan pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India kerana mereka ingin mengeksploitasi semaksimal mungkin kekayaan sumber semula jadi di tanah Melayu. Justru, mereka telah menetapkan status dan peranan yang berbeza bagi setiap kaum seperti orang Melayu digalakkan tinggal di kampung, kaum Cina digalakkan untuk tinggal di bandar, manakala kaum India digalakkan untuk tinggal di estet-estet. Dasar ini telah berjaya direalisasikan dan kesannya interaksi antara kaum-kaum sangat terbatas. Apabila ini berlaku, maka lahirnya perasaan prasangka antara satu kaum dengan kaum yang lain. Prasangka yang wujud inilah yang telah mengapi-apikan lagi tercetusnya sentimen 13 Mei 1969. Okey, hari ini saya akan membahaskan tentang perbezaan agama dan budaya. Okey, perbezaan agama dan budaya ini bukanlah menjadi satu punca untuk kita berpecah belah antara kaum. Hal ini kita diterapkan sejak kita merdeka lagi, di mana di Malaysia terdapat pelbagai kaum yang terdiri daripada India, Melayu, Chinese, Iban, Kadazan. Okey, kaum-kaum ini mengamalkan agama dan budaya yang tersendiri, di mana India mengamalkan agama Hindu, Chinese mengamalkan agama Kristian dan Buddhis, Melayu mengamalkan agama Islam dan sebagainya. Hal ini kita dapat lihat bahawa tahap keamanan di Malaysia sangat tinggi, di mana sejak kita merdeka kita tidak lagi mempunyai masalah tentang peperangan. Jadi isu ini perlu dipandang tinggi ataupun dipandang serius oleh setiap golongan masyarakat, tidak hanya di dalam Malaysia tetapi di luar negara yang mempunyai pergolakan mereka tersendiri. Jadi itulah pentingnya untuk kita menghormati ataupun tidak mencerca atau menghina agama lain dan budaya lain untuk mengekalkan keamanan di Malaysia ini. Punca yang ketiga ialah layanan berat sebelah tentera Jepun. Masyarakat di tanah Melayu diberikan layanan yang berbeza-beza oleh tentera Jepun. Sebagai contohnya, orang Cina diberikan layanan yang lebih teruk berbanding dengan orang Melayu. Hal ini disebabkan oleh Cina yang dulu pernah berperang dengan Jepun pada awal abad ke-19 dan juga akhir abad ke-20, menyebabkan berlakunya permusuhan yang masih tersemat di ingatan. Disebabkan itu, orang Melayu diberikan layanan yang lebih istimewa berbanding dengan orang Cina. So, orang Cina mempunyai perasaan tidak puas hati dan bermusuh dengan orang Melayu disebabkan oleh sifat pilih kasih tentera Jepun kepada orang Melayu. Apatah lagi, orang Melayu pernah dilantik sebagai pemimpin kerajaan dan juga anggota keselamatan daripada tentera Jepun. Tetapi berbeza pula dengan Cina apabila mereka diberikan layanan yang teruk dan juga
mempunyai dan juga dilayan dengan sifat tidak berperi kemanusiaan. Antara kesan kepada masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini adalah pada awalnya selepas peristiwa hitam itu berlaku, perpaduan antara masyarakat ni retak, iaitu ketidakpuasan hati antara kaum Melayu dan kaum Cina berlaku, dan orang Melayu dan Cina ni tidak mahu menjadikan kisah hitam itu sebagai iktibar pada masa yang akan datang. Mungkin kalau ianya dijadikan iktibar, ia dapat mewujudkan semangat perpaduan yang dapat mengatasi masalah perbezaan kaum ini. Dan bukan itu sahaja, malah wujud isu-isu perkauman yang berlaku dalam politik maupun sosial, dan masing-masing juga turut menunding jari antara satu sama lain bagi mendekatkan kehendak mereka. Namun kalau kita lihat Malaysia sekarang lebih bersifat terbuka, rakyat lebih menerima pandangan dan pendapat walaupun daripada pihak yang berlainan kaum dan agama, dan ini jelas dapat kita perhatikan. Namun peristiwa hitam itu tidak mustahil untuk berlaku lagi. Halo. So, kesan yang kedua, peristiwa 13 Mei ini dapat membuka minda masyarakat. Selepas berlakunya titik hitam dalam sejarah Malaysia tersebut, maka masyarakat lebih membuka minda serta hati mereka untuk memastikan sejarah itu tidak berulang kembali. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan juga negara yang berbilang bangsa. Dengan berlakunya peristiwa hitam tersebut, masyarakat perlu untuk membuka minda dan berfikiran luas. Lagipun, sejak di bangku sekolah, kita semua telah pun diajar untuk saling menghormati agama serta kaum lain. Kita juga sering dinasihatkan untuk saling mengeratkan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlakunya peristiwa hitam 13 Mei itu berulang kembali. Hai, saya Shikin. Kesan ketiga akibat peristiwa 13 ni adalah keterbukaan masyarakat semakin bertambah. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat di Malaysia lebih bersikap terbuka dalam menerima pendapat atau pandangan daripada lain pihak walaupun masing-masing mempunyai ideologi yang berbeza. Selain itu, masyarakat Malaysia juga dilihat mampu untuk bertolak ansur dalam melakukan sesuatu perkara yang memerlukan persepakatan antara kaum. Buktinya, kita dapat lihat dengan persepakatan antara kaum, masyarakat di Malaysia mampu hidup dalam keadaan aman dan sejahtera seperti sekarang. Walaupun dunia sedang bergolak akibat penyakit COVID-19, tetapi rakyat atau masyarakat di Malaysia mampu untuk bekerjasama dalam menangani masalah ini dari terus berlaku di dalam negara. Sebagai kesimpulan daripada peristiwa 13 Mei 1969 ni, peristiwa 13 Mei ni bukan saja dicatatkan sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sempadan-sempadan yang harus diteliti dan dipelihara oleh semua pihak, tetapi ia juga turut memaparkan tentang rahsia-rahsia pembinaan negara bangsa yang mencakupi bidang politik, ekonomi dan juga sosial, serta betapa pentingnya integrasi nasional. Andai kata petanda-petanda itu gagal dimanfaatkan, sudah tentu matlamat dan cita-cita kita untuk membina negara Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan juga makmur akan menjadi bayangan saja. Pengajaran yang boleh kita dapat daripada peristiwa 13 Mei ini adalah kemajuan ekonomi saja tidak bengkak sekiranya tidak disertai dengan kestabilan politik. Selain itu, kestabilan politik sahaja tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yang seimbang, dan pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu berjalan dengan lancar dan seimbang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.